لا حول ولا قوة إلا بالله. اللهم علمنا علما نعرف به أوامرك ونعرف به نهيك وصلاة الأمم النبيين وإلهام الملائكة المقربين وخرجنا من الظلمات الوهم وافتح علينا مراتك وعلينا صالحين. رب اشرح لنا صدرنا ولساننا وأهلنا لساننا ويفقهوا قولي. قال الشيخ المسند لنا فعلنا في الدارين. Hanya ia satu perkara yang sedia pada zatnya Ta'ala, pada zat Allah Ta'ala yang bertutur ya dan bertitah makna sama. Yang bertutur dan bertitah Allah Ta'ala dengan dia akan siapa-siapa yang ia kandak pada apa-apa percaraan dan apa-apa pekerjaan. Dia kata dulunya, kita ulang balik sikit. Iaitu sifat dan iaitu sifat ta'rif bagi sifat kalam, dan iaitu sifat yang dengan dia berkata Allah Ta'ala dan bertuturnya akan perkataan yang menunjuk atas perkara yang wajib. Maksudnya artinya yang boleh mengerti, yang mendengarnya akan perkara yang wajib dan perkara yang mustahil dan perkara yang harus. Bukanlah sifat kalamnya itu diri berkata-kata dan bertetah. Bukanlah sifat kalam Allah Ta'ala itu diri berkata. Kenapa diri bercakap, diri bertetah tu bukan. Yang ialah hadas. Berkata, bercakap, bertitah tu ialah hadas. Maknanya perbuatan yang daripada amrun i'tibari, yang setengah daripada umur i'tibariyah. Berkata tu bukan dia sifat lah, sebab kita ni sifat benda yang ada. Seperti barang yang diwahamkan dia oleh beberapa banyak ibarat bahasa Melayu. Bahasa Melayu tu sebut kata kalam tu mana bercakap, berkata, bertitah. Itu bukan dia. Kalau berkata, bercakap, bertitah itu kenata amrun i'tibari, bukan kenata diri sifat. Kemudian mana dia sifatnya? Hanya ia satu perkara yang sedia. Hanya ia sifat kalam. Hanya ia sifat kalam tu satu perkara, yakni satu sifat lah. Satu perkara, yakni satu sifat yang sedia adanya. Yang ada dia tu ada sedia kala lagi dah. Sifat yang qadim. Sifat yang maujudah, sifat yang ada, lagi pula ada dia tu tidak ada permulaan. Itu mana kata sifat yang sedia. Sedia adanya ada kat mana? Ada pada zat Allah Ta'ala. Ada pada zat Allah Ta'ala. Memanglah dia sifat bagi zat Allah Ta'ala, ada pada zat Allah Ta'ala lah. Sebab dia ni sifat, kalam ni satu sifat. Sifat bagi siapa? Sifat bagi zat Allah. Mestilah ada pada zat Allah. Kemudian sifat tadi tu samarah dianya yang bertutur dan bertitah Allah Ta'ala. Bertutur, bertitah, bercakap, bersembang, katalah. Dengan dia, dengan perkara tadi, dengan sifat. Akan bertutur, bertitah, bercakap. Dengan sifat kalam tadi, akan siapa-siapa yang ia kandak. Kandak nak bercakap, kandak nak bertutur. Kemudian bertutur itu pada apa percaraan. Pada apa pekerjaan, apa percaraan, apa bahasan dia nak cakap, dia cakap pasal itulah.
dan apa pekerjaan. Apa pekerjaan, apa urusan dia nak cakap, dia bercakap. Begitu. Katanya sekira-kira jika kita hendak banding, sekira-kira jika kita hendak banding, hendak buat perbandingan atas jalan takrib, atas jalan lebih kurang, nak bagi faham, tak ada. Atas jalan takrib bagi faham, atas jalan mendekat kepada faham, nak jadi mudah faham. Jadi maksudnya dia katanya kalau kita nak buat bandingan dengan kita makhluk ini untuk nak bagi senang kita faham, nak bagi mudah kita faham sifat kalam Allah Ta'ala, maka kita buat perbandingannya begini. Maka iaitu banding bahwasanya ada bagi kita kita orang yang tak bisu ni. Ada bagi kita, kita ni siapa? Kita orang yang tak bisu. Ada bagi kita, yakni kita orang yang tidak bisu. Ada apa? Kalam nafsi. Artinya, arti nafsi, zati. Kalam nafsi, kalam zati. Maknanya sifat kalam tu. Sifat kalam yang mana kalau tak ada sifat ni jadi apa? Jadi bisu. Kita ada sifat kalam nafsi pada kita. Sifat perkata yang lawannya bisu. Iaitu kalam nafsi yang ada pada kita, iaitu sifat. Satu sifat. Kalam nafsi yang ada pada kita ni sifat. Tapi barulah. Sifat mana? Yang dihantarkan, yang disimpankan, yang diletakkan, yang dihantarkan pada anak lidah kita. Allah Ta'ala menjadikan sifat perkata, sifat kalam bagi kita, yang mana sifat perkata tu disimpan, dihantar, diletak pada anak lidah. Sebagaimana sifat basar kita pun ada, tetapi Allah Ta'ala simpan pada mata. Sebagaimana sifat pendengar kita ada, yang mana Allah Ta'ala simpan kat anak telinga. Maka sifat perkata kitanya, artinya sifat perkata atau dipanggil kalam nafsi kitanya, ada, tapi ada kat mana? Ada kat anak lidah kita. Yang melawankan bisu. Yang melawankan bisu. Sekiranya kalau tak ada orang yang, mana-mana orang yang tidak ada sifat kalam nafsi, kita kata orang itu orang bisu. Kalau tak ada sifat kalam pada anak lidah orang kitanya, kita kata orang itu orang bisu. Gitu. Kemudian, jadi maknanya kalam nafsi, lawan dianya apa dia? Bisu. Maka demikianlah sifat Allah Ta'ala, sifat kalam dengan mana sifat perkata. Sifat kalam Allah, kalam dengan mana sifat perkata tu, lawannya ialah bisu. Cumanya tak boleh nak kata ada kat anak lidah lah Allah Ta'ala, mustahil. Jadi sifat kalam Allah Ta'ala ada kat mana? Ada pada zat Allah Ta'ala. Ada di mana? Ada pada zat Allah Ta'ala. Lagi pulanya, jangan tanyalah kat anak lidah Allah ke tidak. Itu mustahil pula. Beranggota berjuzuk. Dia tak macam kita lah. Kita sifat pendengar ada, tapi duduk di tempat yang tertentu pada badan kita. Bukan ada pada seluruh badan kita. Sifat pelihat kita pun begitu juga. Ada kat biji mata, bukan ada pada seluruh badan. Begitu. Tapi mudah cakapnya, sifat basar ada ke tidak pada kita? Ada. Begitulah. Sifat kalam pun demikian juga. Ada ke tidak pada kita? Ada. Tapi kat mana? Sebab badan kita berjuzuk. Badan kita ada beberapa juzuk. Maka sebab tu kena tanya pula. Ada kat kita, ada kat mana? Ada kat anak lidah.
Sebab badan kita berjuzuk, adapun zat Allah Ta'ala tidak berjuzuk. Tak boleh tanyalah ada kat mana. Begitu. Yang melawankan bisu. Dan kelu. Bisu, kelu, satu benda. Makna sama. Habis di situ. Maka bila adanya ada sifat kalam nafsi pada kita. Maka bila adanya ada kalam nafsi pada kita, maka apabila kita dah putusan kata ada sifat kalam nafsi pada kita yang ada pada anak lidah kitanya, dapatlah bagi kita bercakap dengan dia. Bolehlah kita nak bercakap. Bolehlah kita nak bercakap. Jadi jadi di sini, jadi kalau kita faham di sini, kalau kita tilik kepada haiwan, binatang-binatang seperti lembu, kambing, ayam, kita boleh tahu kenapa lembu tak bercakap. Kenapa ayam tak bercakap? Kenapa kambing tak bercakap? Kucing tak bercakap? Jawabnya sebab tidak ada sifat kalam nafsi. Sebab tidak ada kalam nafsi. Maka dengan sebab tidak ada kalam nafsi pada lembu, pada kambing, maka lembu kambing itu tidak boleh bercakap. Tak dapat nak bercakap, nak bertutur, nak bersembang, nak bertitah, tak boleh lah. Kita pasal apa kita boleh bercakap? Sebab ada sifat kalam nafsi. Tapi kalau kita tilik kepada kaedah itu, kita dengar daripada mukjizat Nabi, kata batu ada bercakap, ada bertasbih di dalam tangan Nabi. Pokok pun ada bercakap. Kenapa boleh bercakap? Sebab ketika itu Allah Ta'ala menjadikan sifat kalam nafsi pada itu batu. Sebab tu batu boleh bercakap, tapi dia bercakap dengan secara bertasbih. Kita maklum katanya batu itu bertasbih di dalam ketika dia ada di dalam tangan Nabi. Tasbih tu apa dia? Bercakap. Cumanya bentuk begitu kita panggil tasbih. Bercakap dengan kata subhanallah, subhanallah, bercakap. Tapi kita tak panggil bercakap, kita panggil dengan secara khusus ialah bertasbih. Jadi maknanya bercakap ni dengan secara umum kita panggil bercakap. Berkata, bercakap, berkata itu dengan secara umum. Tapi tengok benda. Ada kalanya kalau we faham gini kita panggil takbir. Tengok kita nak solat, Allahu Akbar. Bercakap ke tidak? Bercakap. Tapi bentuk begitu kita panggil takbir. Kita kata la ilaha illallah. Bercakap ke tidak itu? Bercakaplah. Cumanya kita tak panggil bercakap, kita panggil tahlil. Tahlil tu satu bagai pada bagai bercakap. Bertahlil, bercakap. Bertahlil apa makna bertahlil? Bercakap dengan kata la ilaha illallah. Bertasbih apa makna bertasbih? Bercakap dengan cakapan tasbih. Ialah subhanallah. Kalau kata melarang, bercakap juga. Tapi bercakap dengan cakapan yang menunjuk di atas larang. Menyuruh, mengarah, itu pun bercakap juga. Tapi dengan cakapan yang menunjuk di atas arah dan suruh. Katalah. Jadi kembali kepada masalah batu tadi, kenapa batu boleh bertasbih di dalam tangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Jawabnya sebab ketika itu Allah Taala menjadikan sifat kalam nafsi pada batu itu. Lalu tu batu tu boleh bercakap, boleh bertasbih. Kita dengar cerita pulaknya apa dia? Pokok, ada satu pokok yang kering, ada beri salam pada kalau di Mekah tu Masjid Syajari, dekat dengan depan sikit bagi masjid itu kubur Ma'la. Kubur Ma'la ke kubur apa kat Mekah?
Maka di situ ada Masjid Syajari, mana cerita asalnya di situ ada satu pokok, dia pernah beri salam kepada Nabi. Memberi salam tu bercakap lah. Tapi bercakap dengan kata Assalamualaikum, kita panggil memberi salam. Tapi bercakap lah. Kenapa pokok tu boleh bercakap? Jawabnya, Allah Ta'ala menjadikan sifat kalam nafsi pada itu pokok. Lalu tu pokok itu boleh bercakap dan boleh beri salam kepada Nabi. Tapi ada mulut ke? Itu tak mesti bercakap, tak mesti mulut. Bercakap dengan apa? Bercakap dengan sifat kalam nafsi. Janji ada sifat kalam nafsi, boleh bercakap. Adapun katanya tak ada mulut, tak boleh bercakap, itu adat kita manusia. Itu adat kita manusia saja, bukan katanya nak cakap dengan mulut, sebab cakap dengan apa? Nak cakap dengan sebab ada sifat perkata, sifat kalam nafsi. Boleh bercakap. Sebab tu apabila kita tengok pada huraian ulama, katanya apabila katanya tasbih oleh anak batu pada tangan Nabi, beri salam oleh pokok kepada Nabi, itu ulama hurai katanya ketika itu Allah Ta'ala menjadikan sifat kalam nafsi pada itu batu. Apabila Allah Ta'ala menjadikan sifat kalam nafsi pada itu batu, maka batu itu boleh bercakap, boleh bertasbih. Tetapi selepas pada dia bertasbih, selepas pada dia bercakap dengan Nabi, Allah Ta'ala menghilangkan pula, meniadakan pula sifat kalam nafsi. Lepas pada tu tak boleh bercakap lah dia. Demikian itu juga yang kita akan belajar dalam kitab tafsir itu, katanya disuruhkan Banu Israel sembelihkan lembu, dan akhir-akhir sekalinya lembu itu bercakap. Lembu itu bercakap. Maka lembu itu bercakap, kita mengikut pengajian kita di sini dengan mana Allah Ta'ala ketika itu Allah Ta'ala menjadikan sifat kalam nafsi pada itu lembu. Maka apabila ada kalam nafsi, lembu itu boleh bercakap. Tapi apabila selepas pada dia dah bercakap apa yang dia nak bercakap, maka selepas itu Allah Ta'ala menghilangkan, mengedamkan, meniadakan sifat kalam nafsi. Maknanya Allah Ta'ala bagi ada sekejap saja. Di situlah kalau di orang kitanya tengok pada awal-awal dilahirkan, tak boleh nak bercakap lagi sebab kalam nafsi tidak ada lagi. Walaupun anak lidah dah ada. Walaupun anak lidah dah ada. Sebab tu menunjuk kata bukan cakap dengan mulut, dengan lidah, dengan anak lidah. Sebab kalau begitu maknanya orang kita lahir, selepas pada lahir terus boleh bercakap. Sebab kalau katanya bercakap dengan mulut, kenapa kita baru lahir tak boleh bercakap, hanya boleh menangis saja. Sebab sifat kalam tak ada lagi, tidak dijadikan oleh Allah Ta'ala lagi. Sebab tu tak peliklah kata batu, mana dia ada mulut, macam mana dia nak cakap. Kita jawab kata bukan cakap dengan mulut. Tengok dalil kita baru lahirnya, ada mulut, ada lidah, ada apa dia. Kenapa kita tak boleh bercakap lagi? Sebab tidak ada kalam nafsi, maka batu tu boleh bercakap pasal dia Tuhan jadi sifat kalam nafsi pada dia. Bukan masalah ada mulut. Begitu. Tetapi kalau mengikut Zuhair, nak bercakap tu mestilah ada mulut. Maka tak menafi kata Allah Ta'ala menjadikan sifat kalam nafsi, sekata Allah Ta'ala menjadikan mulut pada batu itu, itu tak menafi. Itu panjanglah bahasan ulama. Ada mulut ke tidak, ada lidah ke tidak ketika bercakap, itu itu ada khilaf di antara ulama. Tapi yang ittifaq katanya ketika anak batu itu bertasbih, kalam nafsi ketika itu Allah Ta'ala menjadikan bagi dia. Lepas pada itu Allah Ta'ala menghilangkan. Kita kembali kepada kitab kita. Maka bila adanya pada kita, dapatlah bagi kita bercakap dengan dia, dengan kalam nafsi tadi. Lepas tu nak bercakap pasal apa?
Pada apa-apa pekerjaan, pada apa-apa urusan yang kita nak cakap. Pada apa-apa pekerjaan kita lah. Itu serah kat kita nak cakap pasal apa. Pada apa-apa pekerjaan. Pada apa-apa pekerjaan nak cakap pasal apa, itu serah pada kita lah. Maka apabila kita bercakap, maka apabila kita bercakap dan memberi faham dan memberi kita ketahui dengan tuturan dan memberi ketahui dengan tuturan dan mana? Ulang balik. Maka bila ada kalam nafsi pada kita, dapatlah bagi kita bercakap dengan dia pada apa-apa pekerjaan dan memberi kita dan memberi ketahui dengan tuturan. Boleh kita nak beritahu ke orang dengan tuturan kita, dengan cakapan kita, dengan tuturan. Jadi kita nak beritahu kepada orang yang lain daripada kita dengan apa benda yang ada dalam hati kitanya. Dengan secara kita bercakap, saya lapar, kita nak beritahu katanya sekarang ada perasaan, ada rasaan lapar pada badan kita, maka kita, saya lapar sekarang, nasi ada ke tidak? Misalnya. Dan bila hilangnya jadi keluh lidah daripada bertutur. Dan bila hilangnya sifat kalam nafsi. Sekiranya kalau hilang sifat nafsi daripada lidah kita, jadi keluh, jadi bisu lidah daripada bertutur. Mana tak boleh nak bertutur, tak boleh nak bercakap. Dengan sebab sifat kalam nafsi itu dah hilang, yang mana Allah Ta'ala menghilangkan. Maka adakah demikian itu sifat berharaf? Kemudian dia nak tanya, maka adakah demikian itu sifat kalam nafsi itu bersuara? Berharaf bersuara ke? Bukan dia lah. Sebab satu perkara yang Allah Ta'ala letak kepada di anak lidah kita. Benda itu bukan dia berharaf. Bukan dia bersuara. Yang berharaf, yang bersuara itu apa dia? Cakapan kita. Cakapan kita tu cakapan, tuturan. Itu yang berharaf dan yang bersuara. Dan adakah terdulu dan terkemudian? Tak juga. Yang ada dulu ada kemudian itu tuturan kita. Kau nak pergi ke mana? Kau dulu nak. Yang kedua, ke mana? Yang ketiga, kau nak pergi ke mana? Kau tu dulu. Nak tu yang kedua. Akhirnya, ke mana? Ada dulu, ada kemudian tu apa dia? Bukan sifat kalam nafsi. Hanya perkataan itu adalah dulu dan kemudian. Sehingga-hingganya barang yang pada kita itu arad. Sehingga-hingganya barang yang ada pada kita itu arad. Yang sifat kalam nafsi yang ada pada kita itu satu bagai arad. Satu bagai arad yang baru. Kerana berdirinya pada jirim. Memanglah badan kita ni jirim. Anak lidah kita tu jirim. Setiap perkara yang menumpani pada jirim adalah arad. Setiap perkara yang menumpani pada jirim adalah arad. Maka sifat kalam nafsi kitanya, sifat perkata kita Allah Ta'ala jadikan, dengan sebab Allah Ta'ala jadikan dia baru. Lagi pulaknya dia tu menumpani pada jirim. Apa dia jirim? Anak lidah. Maka setiap-tiap perkara yang menumpani pada jirim, benda itu ialah arad. Kalau begitu sifat kalam kita adalah arad. Perkara yang menumpani pada yang lain, lagi pula perkara itu yang baru. Dan pada Tuhan, sifat kalam nafsi pada Tuhan bukan dia arad yang menumpani pada jirim. Sebab zat Allah Ta'ala bukan jirim.
Lagi pulanya sifat kalam Allah Ta'ala bukan baharu. Arad-arad ni yang baharu yang menupani pada jirim. Arad-arad ni apa dia? Ialah perkara yang baharu yang menupani pada jirim. Walaupun panggilan tu samalah, kalam nafsi kat kita pun kalam nafsi, kat Allah Ta'ala pun panggil kalam nafsi. Tetapi boleh kata arad ke tidak kalam nafsi pada Allah Ta'ala? Tak boleh. Sebab dia bukan dijadi, bukan makhluk. Lagi pulanya bukan baru, bahkan dia tu qadim. Lagi pulanya bukan menupani pada jirim. Tak boleh kata arad. Yang kita baru lagi baru lagi menupani pada jirim, arad lah panggil. Dan yang pada Tuhan itu, yakni sifat kalam nafsi pada Tuhan itu daripada ma'ani, yakni setengah daripada sifat ma'ani, bukan arad. Begitu. Bukan arad, bukan dia arad. Di situlah. Jadi panjang bahasannya, punca daripada mana? Daripada bahasa Arab tu semua dia panggil kalam kesemuanya. Daripada bahasa Arab dia panggil kalam kesemuanya. Kalau sifat yang melawan ni bisu, kalam nafsi pun kalam juga dia panggil. Kalau dia mana bercakap, berkata, bertutur, bertitah pun kalam dia juga panggil. Kalau cakapan pun dia panggil kalam juga. Itu dalam bahasa Arab. Semuanya dia panggil kalam. Sehingga Al-Quran yang kita baca sekalipun dia panggil kalamullah. Kalam juga. Semuanya panggil kalam. Maka apabila sebut sifat kalam, itu akan jadi keliru dalam bahasa Arab. Adapun kita kalau bahasa Melayu, kita tak jadi keliru. Perkata. Perkata. Sifat perkata. Kat Allah Ta'ala setengah pada sifat ma'ani. Kat kita arad. Apabila ada sifat perkata, kita pun berkata-kata, bercakap-cakap, bersembang. Maka kalam juga kali. Kita berkata, itu hadas amrun i'tibari. Itu hadas yang mana dia kata dulu hadas, dan lagi pulanya amrun i'tibari. Bercakap, kau nak pergi ke mana? Bercakap dengan tasbih subhanallah, bercakap dengan tahmid alhamdulillah, bercakap dengan salam assalamualaikum, bercakap dengan cakapan yang menunjuk di atas arah, kita panggil amar. Banyaklah. Cerita orang tu begitu, cerita Nabi tu begitu, Nabi ni begini pada masa dulu, itu berkisah. Bercakap ke semuanya. Maka bahasa Arab pun kalam juga. Tapi kita panggil bercakap, berkata, bertutur, bertitah. Lainnya. Kemudian apabila kita bercakap, keluar daripada mulut kitanya suara dan haraf. Maka suara dan haraf yang keluar kat mulut kita tu dikatakan cakapan, perkataan. Suara yang keluar daripada mulut kita, yang keluar pada mulut kita tu jadi ada suara, ada haraf. Alhamdulillah. Dengar ke tidak? Dengar. Suara. Sebab dengar. Ada hal, ada ha, ada mim, ada dal, ada lam, ada ha. Itu berharaf. Kau nak pergi ke mana? Tengok. Ada kaf, kalau bahasa Melayu, tulisan Melayu, ada kaf, ada waw, nak, ada nun, ada qaf. Itu berharaf. Bersuara ke tidak? Dengar ke tidak? Kalau dengar tu mana bersuara? Jadi berharaf bersuara di mana? Di cakapan. Di cakapan. Lagi pulanya bercakap pun tidak berharaf dan suara juga. Bercakap pun tidak berharaf, tidak bersuara juga. Sebab bercakap itu apa? Perbuatan. Hadas amrun i'tibari. Mana nak ada haraf dan suara? Bercakap pun tidak berharaf juga. Apakah lagi sifat kalam? Begitulah. Jadi berharaf bersuara, terdulu dan terkamal. Tengok kita baca. Tahmid. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Lillah dulu. Sebab tu kita katanya, kalau kita belajar dalam bab solat,
takbiratul ihram, mesti mengucap takbiratul ihram, maka kita pun takbir. Dalam takbir jangan sebut Allah dulu, jangan belakangkan akbar. Tak, jangan sebut akbar dulu, jangan sebut Allah dulu. Kalau tidak sah. Mana tak boleh dahulukan akbar, tak boleh kemudiankan Allah. Akbarullah. Itu dulu dan kemudian Allahu Akbar, Allah dulu, akbar di belakang, akbarullah. Itu akbar dulu. Jadi apa yang ada dulu kemudian? Cakapan. Begitu. Lagi pulanya, sifat kalam nafsi, lawan dianya apa dia? Bisu. Kalau bercakap, lawannya diam. Tanya tak bercakap, diam je. Tanya tak bercakap, orang tegur tak bercakap, diam saja. Diam, lawan bagi bercakap. Begitulah. Maka apabila begitu, jadi maknanya ulama dulunya apabila bahas tentang sifat kalam tu, ada setengah orang tu jadi keliru. Seperti katanya Allah Ta'ala bersifat dengan sifat kalam. Takut nak kata berharah bersuara. Kalau berharah bersuara kalam juga. Tapi kalam bukan kalam dengan mana kalam nafsi. Itu kalam dengan mana perkataan. Itu berlainan. Begitulah. Jadi kesimpulannya panjang bahasan tu untuk nak menolakkan daripada kekeliruan tentang makna kalam, dengan sebab kalam tu ada mengandungi, ada digunakan dalam bahasa Arab pada beberapa makna. Ada digunakan dalam bahasa Arab ada pada beberapa makna. Tetapi apabila kita salin kepada, ubah kepada bahasa Melayu, tak ada keliru. Sebab kita bahasa Melayu tu kita terjemuh kita kalam, perkata, kalam perkataan, kalam makna berkata, itu lain-lain. Itulah apabila terjemuh dengan bahasa Melayu tidak ada keliru. Jadi maknanya yang kita nak belajar sekarangnya kalam yang ke-13 tu sifat kalam, kalam nafsi. Begitulah. Maka untuk hari ini kita akhir di situ dulu. InsyaAllah kita sambung pada kata mustahil lawannya, iaitu ketiadaan perkata yang lazim daripadanya bisu. Wallahu a'lam. Alhamdulillah rabbil alamin. A'udzubillahi Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi اللهم افتح علينا فتوح العارفين ونور قلوبنا من نورك الكريم واجعل عملنا خالصة لوجهك الكريم. اللهم إنا نستودعك ما قرأناه وما حفظناه وما سمعناه فرض علينا وافتح. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Terima kasih Ustaz. Terima kasih Baba. Terima kasih Baba. Terima kasih Baba. Assalamualaikum. Terima kasih Baba. Assalamualaikum.